melalui Akademi Pilihan Raya ataupun APR telah melaksanakan program pendidikan pengundi sejak tahun 2017. Program ini bertujuan supaya segenap lapisan masyarakat diberi kefahaman terhadap pentingnya aplikasi demokrasi melalui platform pilihan raya, proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia, tanggungjawab sebagai seorang pengundi dan implikasinya terhadap negara serta menjelaskan isu-isu serta cabaran yang sering dibangkitkan semasa pilihan raya diadakan. APR melalui kerjasama pelbagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan, persatuan-persatuan, badan-badan bukan kerajaan telah mempergiat pelaksanaan program pendidikan pengundi khususnya kepada golongan anak muda sama ada di peringkat institusi-institusi pengajian tinggi, masyarakat dan komuniti setempat, acara-acara kementerian dan agensi dan tauliahan kepada golongan pendidik dan mahasiswa untuk memberikan pendidikan dan kefahaman mengenai proses pilihan raya. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 206 sesi program pendidikan pengundi ataupun voter education dengan penyertaan seramai 123,647 orang peserta telah diadakan. Fokus utama pelaksanaan program ini adalah untuk memberi kefahaman terhadap proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia dan menekankan kepentingan serta tanggungjawab sebagai warga negara untuk keluar mengundi semasa pilihan raya. Bagi tahun 2023 pula, APR telah melaksanakan sebanyak 233 program pendidikan pengundi yang melibatkan penyertaan seramai 66,926 orang peserta daripada pelbagai institusi pendidikan, kementerian serta pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Untuk makluman yang berhormat, SPR dan APR juga turut melaksanakan pelbagai program sebagai usaha yang berterusan dalam mendidik pengundi utama. Iaitu pertamanya, SPR telah menandatangani Memorandum Persefahaman ataupun MOU dan nota kerjasama dengan 20 buah universiti awam, politeknik dan college community pada tahun 2022 bagi memperkasakan program pendidikan pengundi di kalangan pelajar. Dan kedua, APR juga mengambil inisiatif perkongsian maklumat berkaitan proses pilihan raya yang ringkas dan mudah difahami. Perkongsian ini dilaksanakan secara dalam talian melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya yang menyasarkan khususnya golongan belia dan anak muda. Konsep pendekatan kepada anak muda adalah berdasarkan kecenderungan anak muda yang berkaitan dengan aplikasi teknologi media sosial, pengaruh rakan sebaya dan keterlibatan mereka dalam proses pilihan raya, sama ada di peringkat nasional ataupun institusi komuniti masing-masing. Oleh itu, program dan usaha pendidikan pengundi muda yang dijalankan oleh SPR meliputi kesemua aspek ini. Selain daripada pendedahan dan pendidikan mengenai kepentingan mengundi yang disampaikan melalui program pendidikan pengundi, SPR turut melaksanakan beberapa inisiatif lain, khususnya dalam mempromosi dan menggalakkan pengundi menjalankan tanggungjawab apabila berlakunya PRU atau PRK, termasuk melaksanakan kempen Jom Mengundi melalui pertamanya pemasangan gegantung ataupun poster dan video galakan mengundi. Kedua, penyebaran maklumat berkaitan proses penting semasa PRU dan PRK seperti penamaan calon, pemohonan undi pos, semakan daftar pemilih dan proses pengundian melalui media sosial APR dan SPR. Dan ketiganya, membuat liputan langsung keseluruhan proses pengundian melalui FB Live, YouTube Live dan TikTok Live untuk makluman dan rujukan seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, Puan Yang di-Pertua, melalui inisiatif ini, selain daripada penyebaran maklumat mengenai proses pengundian, ia juga diharap dapat meningkatkan kesedaran serta memberi penekanan kepentingan tanggungjawab sebagai seorang pengundi untuk terlibat
dengan proses demokrasi. Terima kasih, Puan Ibu Ketua. Arau. Ya, terima kasih di atas jawapan yang menyeluruh. Yang Hormat, saya akan tanya yang beriringan. Sejauh manakah kajian kebolehilaksanaan telah dijalankan oleh SPR terhadap cadangan pengundian atas talian yang dicadangkan sebelum ini bagi membenarkan pengundi yang layak untuk mengundi di tempat mereka bekerja atau tinggal tanpa perlu pulang ke negeri masing-masing serta hak mengundi luar kawasan yang tinggal di luar negara. Yang berikutnya adalah sama ada wujud keperluan kemudahan pengundian pos yang diperlukan seperti yang telah diwartakan dalam Peraturan 31E Peraturan Pilihan Raya 2003 bagi meliputi pemilih yang berdaftar di negeri asal di Sabah dan Sarawak tetapi bekerja belajar di Semenanjung. Yang keduanya adalah pemilih yang berdaftar di Semenanjung tapi bekerja di Sabah dan Sarawak. Selama ini kita dapati perjalanan pilihan raya telah dibuat dengan baik dan cukup harmoni. Saya cadangkan supaya pengusi SPR yang ada sekarang ini diteruskan. Dan Yang Hormat telah menyebut tadi dalam ucapan Yang Berhormat bahawa akan diperluaskan maklumat melalui TikTok. Jadi Menteri Komunikasi yang ada di sini, saya minta jangan halang orang untuk menyampaikan maklumat melalui TikTok. Terima kasih. Terima kasih, Puan Ibu Ketua. Dan Yang Berhormat, berkenaan dengan usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan kaedah mengundi melalui talian ataupun meningkatkan kesedaran pengundian melalui talian. Seperti yang telah pun saya katakan tadi, APR telah pun mengambil inisiatif perkongsian maklumat berkaitan proses pilihan raya yang ringkas dan mudah difahami. Perkongsian ini dilaksanakan yang seperti yang dikatakan tadi melalui talian. Dan ini adalah seperti yang tadi Yang Berhormat tanya, melalui talian platform media sosial. Ini termasuklah TikTok yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Semua ini adalah usaha-usaha yang bukannya baru, usaha-usaha yang telah pun diambil oleh pihak SPR. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran, to increase voter awareness dengan izin Puan Ibu Ketua, bagi meningkatkan lagi. The hope is untuk meningkatkan lagi voter turnout di peringkat-peringkat di pilihan raya yang akan datang. Untuk makluman Yang Berhormat, sejak PRU ke-15 pada 2022 telah pun terdapatnya 11 pilihan raya, termasuk pilihan raya PRK, dan akan berlakunya lagi satu, iaitu pilihan raya di Kemaman. Jadi kesemua ini, jumlah PRK ini yang banyak ini mungkin akan boleh menyebabkan voter fatigue dengan izin Puan Yang Dipertua. Dan itulah sebabnya usaha-usaha yang dijalankan oleh SPR ini adalah secara agresif, iaitu melalui talian dan sebagainya. Saya rasa itu saja, Puan Ibu Ketua. Terima kasih. Kelang. Terima kasih. Saya dah bangun dah awal, dah duduk. Saya ada niat dah untuk tanya soalan. Sila duduk. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya berkenan tentang asas demokrasi itu sendiri. Asas demokrasi, one man, one vote, one value. Bagaimana perkara ini dapat dilaksanakan jikalau kita nampak ada parlimen yang mempunyai 300,000 pengundi. Ada yang parlimen mempunyai 250,000 atas pengundi. Seperti 300 Bangi, 250,000 Damansara, Kota Raja, ada yang 200,000 hampir 250,000 macam saya, Kelang. Ada pula yang 150,000, ada yang 100,000, ada pula malahan kita nampak ada yang 50,000 ke bawah. So our justice system, kalau kita nampak demokrasi itu, kita nampak sangat dipermainkan dari awal lagi. Saya harap kerajaan hari ini dapat membuat pensempadan semula, memberi justifikasi dan keadilan kepada setiap pengundi dalam menjaga demokrasi. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan isu redelineation ataupun persepadan semula. Untuk makluman Yang Berhormat, redelineation exercise itu telah pun bermula di Sarawak tahun ini, di Sabah pada tahun 2025 dan di Semenanjung akan bermula prosesnya dalam tahun 2026. Dan proses ini melibatkan SPR membuat kajian dan sebagainya di dalam tempoh 2 tahun. Di mana selepas tempoh itu satu laporan yang mengandungi penemuan-penemuan ataupun findings SPR itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri. Jadi dalam proses itu banyak faktor akan diambil kira dalam kajian tersebut oleh SPR seperti yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Sama ada proportionality itu adalah berkesesuaian. Mungkin kalau kita membandingkan penduduk di Bangi, buat contohnya, lebih kurang 300,000 pengundi berbanding dengan mungkin Putrajaya yang way less, mungkin 30-40,000. So ini semuanya akan diambil kira oleh SPR dalam kajian mereka tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, proses redelineation itu di Sarawak telah pun mula sekarang. Dan di Sabah dan Sarawak juga akan diadakan dalam masa seperti yang saya telah pun katakan tadi. Terima kasih, Puan Yang Berhormat. Soalan tambahan.